Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ini sekiranya kamu tengok kepada soalan, kamu boleh nampak perkataan ketaksamaan. Okey, so cikgu highlightkan sedikit. So apabila ketaksamaan ini tak lain tak bukan dia berada di tingkatan 4 bab yang ke-6 di bawah tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, soalan kamu di sini dia suruh kamu nyatakan nilai H. Okey, so dia dah soal dah dekat sini apakah nilai H yang ada ataupun nilai H yang sepatutnya jawapan lah. Okey, so kita tengok apa yang telah pun diberi kepada kamu. Telah pun diberi kepada kamu ketaksamaan linear untuk yang pertama. Cikgu tulislah sikit Okey, sebentar cikgu tulislah sedikit bahawa yang pertama telah pun diberi y lebih kecil dan sama dengan negatif x tambah 4. Okey, so itu yang pertama yang ada dekat sini. So yang kedua adalah 2y okey lebih besar dan sama negatif 5x tolak dengan 4. Okey, so kamu ada dah yang kedua. Dan yang ketiga, dia kata y lebih besar daripada h. Okey, so y lebih besar daripada h. Okey, so kita tengoklah terlebih dahulu sebab telah pun diberi kepada kamu 3 ketaksamaan dekat ni. 1, 2 dan juga 3. So nilai H yang nak dicari sebab dia suruh kamu nyatakan nilai H. So nilai H yang nak dicari pastinya berada di sinilah. Okey, untuk soalan H dekat sini. Okey, so kita nak tengok terlebih dahulu apakah yang telah diberi sebelum kita cuba menyelesaikan soalan. Okey. So kalau kamu tengok seperti mana soalan ketaksamaan, cikgu dah kata ketaksamaan ini, simbol ini kita akan tukar menjadi sama dengan. So yang ni pun sama, kita akan tukar menjadi sama dengan. So yang ini pun kita akan tukar menjadi sama dengan. So apabila kamu tengok bila kita dah tukar menjadi sama dengan, so kamu boleh nampaklah bahawa y sama dengan negatif x tambah 4. So ini adalah equation dia lah. Okey, so ini adalah equation dia. Persamaan dia. Okey, so kalau kamu tengok ini adalah soalan kamu ataupun garisan yang telah pun diberi, samalah dengan yang dekat sini. Cuma untuk soalan kamu dekat sini, kamu punya simbol adalah lebih kecil dan sama. Okey, simbol kamu adalah lebih kecil dan sama. Apabila simbol lebih kecil dan sama, seharusnya kawasan yang berlorek adalah di sebelah bawah lah. Okey, benda tu kena ingat. Okey, so bila lebih kecil bermaksud dia di sebelah bawah. So apabila ada simbol sama dengan ni bermaksud dia adalah garis yang tidak putus. Okey, so dia adalah garisan yang tidak putus lah. Okey, jap cikgu tulis sedikit. So garisan bawah dan ianya adalah garisan yang tidak putus. Okey, selesai. Okey, yang kedua kalau kamu tengok dekat sini 2y sama dengan negatif 5x tolak dengan 4. So garisan ini, sekejap cikgu tarikkan sedikit. Okey, so garisan ini adalah garisan yang telah pun diberi dekat sinilah. Okey, so ini adalah garisannya. So garisan kamu adalah lebih besar dan sama. Lebih besar bermaksud dia akan dilorek di sebelah atas. Okey, dia akan dilorek di sebelah atas. Kalau lebih kecil di sebelah bawah, lebih besar dia akan dilorek di sebelah atas. Dan dia ada juga simbol sama di bawah. Apabila ada simbol sama, bermaksud ianya adalah garisan yang tidak putus juga. Okey, memang boleh nampaklah bahawa garisan kamu yang kedua ini juga adalah garisan yang tidak putus. Manakala kita nak tengok yang terakhir. Okey, garisan yang terakhir ini tidak lagi diberi. Okey, masih belum diberi dia punya jawapan, tapi kita boleh tahulah bahawa kalau ikutkan simbol ini adalah simbol lebih besar. So dia akan dilorek di sebelah atas dan dia akan menjadi garisan putus-putus. So kalau kamu tengok sebab simbol lebih besar, dia akan dilorek di sebelah atas dan tiada sama dengan di bawah, bermaksud dia akan jadi garisan putus-putus lah. Okay, so bermaksud garisan kamu untuk y lebih besar daripada h, dia akan dilukis dalam keadaan putus-putus. Okay, so kita nak tengok untuk garisan kamu yang garisan ini so garisan kamu yang ini, so dia seharusnya dilorek di sebelah bawah. So kalau dilorek di sebelah bawah, so bolehlah cikgu lukis garisan kamu di sebelah bawah, dia akan dilorek di sebelah sinilah. Okay, so macam mana cikgu tahu ini sebelah bawah, yang atas ini adalah sebelah atas? Sebab garisan ini kalau ikutkan dia condong macam ni. So kamu baringkan. Kalau kamu tanya cikgu, cikgu akan biasa guna sebagai baringkan kepada paksi X yang paling hampir. Okay, so kita baringkan garisan ini kepada paksi X yang paling hampir.
putaran kamu lebih dekat di sebelah sini berbanding kamu nak berputar di sebelah sana. Berbanding kamu nak baringkan garisan ni, berbanding kamu nak baringkan bucu garisan ini, nak pusing sebelah sini supaya dia jadi terbaring bersama paksi X adalah lebih jauh berbanding dia terbaring guna di sebelah sinilah. So kalau ikutkan baringan kamu yang paling hampir adalah baringan di sebelah sini. So bolehlah kamu, kalau kamu boleh nampak bila dia dah dibaringkan, kawasan di sebelah bawah dia akan duduk di sebelah sinilah. Itu cara untuk cikgu tengok. Terpulanglah cara kamu macam mana. Okey, so kita dah nampak di sebelah bawahnya di kawasan sini. So untuk garisan yang kedua dekat sini, kita nak mencari di sebelah atas. So di sebelah atas, kalau kamu tengok garisan kamu ini ataupun bucu ni, okey, kita nak baringkan kepada paksi X yang paling hampir juga di sebelah sini. Okey, so kalau kamu baringkan garisan ini di sebelah sini, so dia dah menjadi paksi X. So kamu boleh nampak bahawa di sebelah atas dia akan duduk di sinilah. So dia macam tu. Okey, so cikgu padam sekejap. So untuk membaringkan garisan, untuk tengok di atas bawah untuk garisan condong ni, dia agak kena memerlukan kemahiran lah juga. Okey, kamu nak tengok mana belah atas, mana belah bawah. So kalau kamu tanpa membaringkan garisan dah boleh nampak atas dan bawah, itu lebih baik lah. Okey, so kamu boleh nampak bahawa garisan ataupun kamu punya dua garisan ketaksamaan dekat sini, dia tertumpu kepada bahagian dalam ini. Okey, bahagian dalam untuk bentuk ni lah. Okey, so kalau cikgu highlight, so dia bahagian dalam dekat sini. Okey, dia tertumpu kepada bahagian dalam di sebelah dalam dekat sini. Okey, so kita boleh katakan bahawa yang ketiga ini memandangkan dia kata dia memiliki 13 penyelesaian. Sekejap dia ada 13 penyelesaian. Untuk yang Y lebih besar H, dan H ialah integer, mempunyai 13 penyelesaian. So apa maksud 13 penyelesaian? Okey, bolehlah cikgu kata bahawa kalau kamu tengok 13 penyelesaian bermaksud 13 titik lah. Okey, 13 titik. So 13 titik ataupun 13 koordinat yang berada di dalam. So kita sama-sama kamu tengok macam mana cikgu buat. So 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So inilah 13 titik ataupun 13 penyelesaian yang dimaksudkan oleh soalan tadi, dan garisan kamu seharusnya dia akan berada secara melentang sebab garisan Y sama dengan H ni bermaksud Y dia akan jadi keadaan melentang lah. So Y sama dengan H dalam keadaan putus-putus, sebab itulah garisan kamu, kalau kamu boleh perasan cikgu dah lukis lah dekat sini, garisan kamu dalam keadaan putus-putus, dia berada pada nilai 2. Okey, mungkin tak berapa nampak sangat. Cikgu guna warna merah lah. Okey, so dia berada pada nilai Y sama dengan 2 dan dia dalam keadaan putus-putus. So kalau ikutkan inilah garisan kamu. Okey, bagi menyesuaikan keadaan soalan, dia kata untuk garisan yang ketiga ini dia memiliki 13 titik ataupun 13 penyelesaian. So kamu tengok titik yang ada dalam ni cukup 13 dan dia betul-betul berada di dalam kawasan yang kita dah cikgu highlight tadi. Okey, dia betul-betul berada dalam kawasan dan dia memang berada tepat di atas koordinat ataupun garisan dia lah. Okey, so tengok macam mana cikgu tunjuk untuk dapatkan 13 titik penyelesaian. Okey, so secara tak langsung dekat sini nilai kamu ataupun nilai H kamu dekat sini ialah 2 lah. So kamu ada sebenarnya garisan ini kamu ada Y sama dengan 2. Okey, so bila kamu tulis dekat sini nilai H kamu kalau ikutkan 2 lah jawapannya. Okey, sebab dia melalui pada garisan Y sama dengan 2, cuma dia berada dalam keadaan putus-putus dan dia dilorik di sebelah atas. So sebenarnya inilah kawasan berlorik yang sebenar. Okey, kawasan berlorik yang sepatutnya. So itulah kawasan dia. Okey, so kalau kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba terangkan di sini, jangan lupa untuk mengajar rakan-rakan kamu yang lain. Okey, sebab dia agak memerlukan kemahiran sedikit untuk soalan ketaksamaan dekat sini. So kalau kamu boleh faham, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa untuk tinggalkan ruangan komen di bawah untuk sebarang soalan, dan juga yang terakhir jangan lupa tekan button like dan juga subscribe sebagai tanda sokongan untuk channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.